Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang dikasihi, Yang berhormat Datuk Seri Norizan Kazali, Ketua Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Tuan Zubir Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri. Ayahanda Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Fazil Haji Awang, Mufti Negeri Kedah. Yang Amat Arif Datuk Syekh Haji Abdul Rahman Abdullah, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Ni Azhan Hakim Mahmud, Nik Mahmud, Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Syekh Khairul Anwar Syekh Abidin, Pegawai Kewangan Negeri. Ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai agama daerah, penghulu mukim, pengurusan tertinggi syarikat berkaitan kerajaan GLC, rakan-rakan media, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali syukur di atas limpah kurnia Allah SWT dapat kita berkumpul dalam majlis berbuka puasa pada petang ini. Saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan daripada pelbagai sektor perkhidmatan di atas kerjasama baik yang telah diberikan sepanjang saya memimpin kerajaan negeri, tidak ketinggalan pegawai-pegawai di Jabatan Agama dan para penghulu. Dalam tempoh hampir 4 tahun ini sudah banyak pengalaman yang kita lalui bersama. Pelbagai onak dan duri telah pun diredah. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana sepanjang tempoh ini saya mendapat kerjasama yang cukup baik daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk Paduka, Datuk-Datuk, hadirin hadirat sekalian, antara kejayaan signifikan yang kita capai bersama-sama dalam tempoh 4 tahun ini ialah kemasukan pelaburan yang sangat tinggi dan konsisten yang belum pernah dicapai dalam tempoh sebelum ini. Dalam tempoh 3 tahun berturut-turut sejak 2021, tahun dimulakan plan pembangunan Kedah 2035, kita tidak pernah gagal melepasi sasaran pelaburan tahunan 10 bilion. Pada tahun 2021, pelaburan mencapai 68.3 bilion telah diluluskan. Tahun 2022, 13.1 bilion. Dan pada tahun lalu, 28.7 bilion. Dan meletakkan Kedah dalam peta pelaburan utama negara. Alhamdulillah, semua telah diluluskan. Hasilnya in progress. Ada orang persoal, kalau pelaburan begitu banyak, mengapa hasilnya tidak nampak? Pelaburan diluluskan bermakna nilai pelaburan yang akan dilakukan telah pun diluluskan oleh agensi-agensi seperti Maeda. Dalam tempoh pembangunan kilang dan sebagainya, pelaburan akan mengambil sedikit masa. Apa yang penting ialah peluang untuk anak-anak tempatan bekerja mencari rezeki telah pun kita sediakan dan sedang diusahakan. Tidak akan ada masa hadapan jika ia tidak berlaku pada hari ini. Alhamdulillah, semua ini telah terjadi waktu kita berada di sini. Dalam menguruskan negeri, kita sedar bahawa ada projek yang kita rancang untuk kesejahteraan rakyat belum dapat disempurnakan atas beberapa halangan. Inilah yang telah dijadikan isu oleh pihak-pihak tertentu. Saya malas nak kata kat orang apa sah ni. Tak kata orang tak tahu, kata orang kata mengata. Tak jawab, mereka kata bodoh. Jawab, mereka kata hang kerja kali je. Payah. Saya minta tuan-tuan di peringkat pelaksana daripada Datuk Seri SS sebagai SO,
Semua projek-projek besar yang sedang berjalan di Kedah ni, tuan-tuan di agensi dan agensi negeri dan persekutuan, agensi dalam concurrent list, terus berjalan mengikut acuan sistem kerja yang telah kita ada di negara kita ni. Jangan tergugat ataupun terganggu lah dengan apa-apa arahan, permintaan, kehendak yang di luar daripada sistem. Saya rasa saya tak pernah kacau siapa pun dalam bab sistem kerja, struktur, menguruskan kerja daripada Datuk Seri SS sampai bawah. Saya tak pernah campur tangan dan tak pernah suar pun. Hujung kuku pun tak pernah. Tak pernah. Itu urusan pihak yang telah kita tentukan macam itu. Jadi buatlah kerja masing-masing pada level masing-masing. Saya bersama dengan Exco, pada level Exco lah, buat keputusan eksekutif untuk pelaksanaan projek-projek itu, Datuk Seri SS. Agensi-agensi negeri dan persekutuan akan laksanakan. Kita tak akan campur tangan lagi. Itu bukan level kita dah. Tak boleh kita turun semua level kita nak kacau. Tak boleh. Itu bukan cara kerja. Itu kerja di luar sistem. Itu kita hambat dia duduk zaman batu. Jangan hidup dengan kita di sini. Kalau orang macam tu, kalau hidup dengan kita di sini, dia akan ganggu sistem kita dan berselerak habis semua kerja. Kita tegak-tegak dah. Habak-habak dah kalau dia nak buat juga, tak tahulah. Saya harap perkara itu tidak akan menjejaskan perancangan kerja yang telah disusun. Dan kita harap kita dapat menangani situasi itu dengan tenang. Saya tahu tuan-tuan tak boleh cakap apa. Bagilah saya cakap. Mereka sengaja memanipulasikan keadaan, menjaja persepsi negatif, mengganggu pegawai-pegawai kerajaan melaksanakan tanggungjawab. Mereka lakukan ini demi politik. Walaupun mereka sendiri tahu projek-projek itu tergendala disebabkan masalah di luar kawalan, di luar kehendak sesiapa pun. Tetapi oleh kerana kepentingan ini, maka dia dimanipulasikan sebagai kelemahan kita. Kelemahan pihak lawan. Padahal itu bukanlah hakikat sebenar yang patut diucapkan. Dia boleh berucap di pentas-pentas ceramah, pentas politik, boleh. Tapi berucap sebagai seorang negarawan, seorang menteri, seorang orang yang diberi amanah dalam pentadbiran, tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Saya pun hentam orang kemarin majlis politik. Di sini saya tak hentam orang. Sini saya habak je. Hantam dah. Kemarin majlis buka puasa parti saya. Maka saya jawab beberapa soalan. Hari ini tak diam lagi. Tu malah jawab tu. Hari program kerjaan tak boleh cakap politik lah. Hari politik saya cakap politik. Hari ini kita cakap pasal pentadbiran dan tuan-tuan, kita kena berdiri di landasan yang kita ada di dalam sistem ini. Sistem yang telah melalui proses kematangan puluhan tahun lamanya. Antara sistem ni nak establish macam ini, jadi kita jalanlah. Jangan takut kat siapa-siapa pun. Berdepan dengan situasi ini, saya ingin nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan terus bekerja dengan profesional, berpegang pada prinsip dan etika. Paling penting, serta sedar bahawa Allah SWT sentiasa melihat dan tahu apa yang kita lakukan. Kerajaan yang sedang diuruskan ini beroperasi dalam satu sistem yang telah establish sekian lama. Kita berada pada peringkat dan petak masing-masing dan di situlah kita bekerja dan menjaganya. Sebagai penjawat awam, ada prinsip, nilai dan etika yang tuan-tuan, puan-puan perlu patuhi untuk pastikan setiap kerja yang menghidupkan fungsi kerajaan dilaksana dengan profesional, berintegriti dan beraccountability. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan di Kedah ini sentiasa berpegang pada asas dan etika itu. Gangguan politik akan sentiasa ada. Orang politik datang dan pergi, tetapi penjawat awam akan kekal menguruskan kerajaan, memastikan kerajaan terus dapat berkhidmat untuk rakyat. Apabila masalah berlaku apabila setengah orang politik merasakan diri mereka terlalu berkuasa,
mengatasi sistem kerja yang sudah established tanpa segan silu masuk campur dalam urusan yang bukan pada level atau bidang kuasa mereka. Mereka mengajar dan berusaha mempengaruhi penjawat awam untuk melanggar etika dan peraturan. Inilah yang berlaku dan menjadi dilema bagi setengah daripada kita. Hal-hal ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai ketua kerajaan, saya akan pastikan gejala seperti ini tidak akan sekali-kali dibenarkan berlaku di negeri ini. Tidak kira apa level, kita akan patuhi sistem untuk pastikan pengurusan kerajaan dapat dilaksana mengikut kerangka dan aturan, tidak memberi masalah kepada pegawai dan kita capai matlamat yang kita kendaki. Saya tidak akan mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan untuk bekerja bagi kepentingan politik saya. Dan saya akan tidak benarkan ahli-ahli politik daripada parti saya untuk mengganggu gugat sistem kerja yang telah kita laksanakan selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mematuhi kerajaan dalam waktu kerja. Itu pun atas perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan polisi dan peraturan. Di luar waktu kerja, tuan-tuan selaku warga sebuah negara demokrasi, bebas membuat pilihan masing-masing. Tidak semestinya sokong saya atau parti saya. Malah kalau nak lawan saya sekalipun, itu hak tuan-tuan. Mari kita bertanding dalam PRU akan datang. Kalau maulah. Boleh saya tak ada masalah apa. Kalau puasa boleh menang, jom lah. Mana Syekh Zari? Syekh? Ni dia. Dia puasa nak lawan, jom lah. Tapi dia bukanlah lawan. Dia kawan. Siapa nak bertanding boleh. Tapi tunggu pilihan raya akan datang. Ya Muhammad, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datuk Berduka. Ada banyak dalil Quran dan hadis mengenai pentingnya kebersihan. Ni saya nak cakap sikit pasal sebenar tahun melawat Kedah 2025. Saya bincang dengan Datuk Seri SS. Kita nak jadikan negeri Kedah ni negeri terbersih di Malaysia. Pulau Langkawi itu nak jadikan pulau terbersih di dunia. Jadi tuan-tuan semua agensi negeri dan persekutuan kena mendukunglah usaha ini kerana salah satu tarikan yang akan membawa kemasukan pelancong pada tahun depan ni ialah betapa bersihnya negeri Kedah Darul Aman. Saya minta perkara ini dapat disusun atur dan kita akan saksikan hasilnya menjelang hujung 2024. Semua itu bukan saja tentang kebersihan fizikal, tapi saya nak kita juga bersih dari sudut kerohanian. Kita kerja dengan bersih, kita tak ada dengki-mendengki, kita tak ada cantah-mencantas, budaya kerja kita sihat, kita tak kata ke orang teruk-teruk, kita tak reka cerita buruk tentang orang, kita tak sebarkan keburukan. Saya harap environment kerja ini akan membantu kita mempercepatkan matlamat yang kita nak capai. Kalau kita bekerja dalam satu environment, tempat kerja tu antara lain ialah mencantas. Ada tahu, saya tahu. Tempat kerja dia nak bunuh guru je. Silap sikit viral. Lepas tu cantah aku. Mereka cerita macam-macam. Saya harap environment kerja macam ni dapat dipulihkan, dapat dihentikanlah. Kita bina suasana kerja yang sihat, yang harmoni atas bersihnya jiwa dan hati kita. Saling tolong-menolong, nak tengok kawan kita seronok, nak tengok kawan kita senang. Kawan kita pun nak tengok kita senang juga. Environment kerja macam tu seronok. Saya rasa orang-orang yang pernah menjadi exco kerajaan zaman sebelum saya dan zaman saya jadi MB ni, Kak Tun boleh bagi testimoni bagaimana saya create environment kerja yang sangat menggembirakan, tidak menekan sesiapa, tak stres. Kalau sorak sampai malam pun tak apa. Pasal sentiasa ada
kegembiraan untuk terus bekerja. Tak ada siapa pernah gaduh dan saya tak pernah sebut pun parti politik dalam mesyuarat exco. Saya PAS, ada kawan saya Bang Leh, Datuk Saleh Saidin tu bersatu. Bang Leh, bersatu. Tu Wong, YB Wong tu gerakan. Tapi saya tak pernah sebut parti dalam mesyuarat exco. Saya sebut kerajaan negeri. Betul Bang Leh? Tu environment yang kita buat. Bab pentadbiran serah kat Datuk Seri SS. Apa dia kata, hak tu kita follow. Kita tak ada duk tekan siapa-siapa. Jadi saya rasa environment kerja, baik di peringkat jabatan negeri, jabatan persekutuan, dan kita dalam sebuah negeri ini pun sentiasa menjalinkan kerjasama, sentiasa bersikap baik, walaupun ada orang tak suka. Tapi kita kekalkanlah environment tu supaya matlamat yang kita nak capai ni lebih pantas, lebih dinamik untuk kita kenang pada masa depan bentuk kerja yang telah kita asaskan. Untuk bulan Ramadan yang mulia ini, saya ajaklah 2.2 juta rakyat Kedah untuk bersama-sama kerajaan negeri menjunjung satu hasrat murni untuk kita jadikan Kedah Darul Aman ini negeri terbersih di Malaysia. Sebagai ketua, tanggungjawab saya untuk semua orang hidup dalam suasana persekitaran bersih, dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kepentingan kebersihan. Sasaran ini bukanlah sasaran yang sukar, tetapi perlukan sedikit perubahan pada mentaliti, attitude, sikap, disiplin, pemikiran. Kena berubah sikit saja. InsyaAllah kita akan dapat capai. Tuan-tuan sekalian, dalam masa 2 hingga 3 tahun ini, InsyaAllah kita akan lihat perubahan besar di negeri kita apabila kita memberi keutamaan kepada perkara-perkara pokok seperti kebersihan. Apabila persekitaran bersih, kita hidup lebih sihat, jauh dari penyakit yang berpunca pada kotor, alam sekitar lebih terjaga, persekitaran lebih aman dan sejahtera. Kita juga akan lebih kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Akhir sekali saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada saya serta seluruh anggota Exco Kerajaan Negeri selama ini. Kalau sempat saya sebut seorang-seorang, Yang Berhormat Datuk Seri Penasihat, Yang Berhormat Datuk Seri SS, Yang Berhormat Datuk Penasihat Undang-Undang, Datuk Pegawai Kewangan Negeri, Datuk Paduka Mufti, Yang Amat Arif Datuk Paduka Ketua Hakim Syar'i. Tak pergi mengadap lagi, insya-Allah akan mengadap lepas ni. Nak melawak itu, haram tak pergi pun. Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan yang hadir pada petang ni, saya nampak pengarah-pengarah agensi ada, pengarah JAS ada, pakai tudung elok petang ni. Tak apa nak kenal. Pengarah APM ada, pengarah JPS ada, 6 Brigade ada, Panglima 6 Brigade, Tuan Sepul. Penghulu-penghulu, pegawai-pegawai agama, ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan, pegawai rakan-rakan media. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah yang membalas jasa dan kemuliaan hati tuan-tuan. Semoga dengan kerjasama ini lebih dipereratkan pada masa akan datang. Mudah-mudahan kerjaan kita capai ini demi kesejahteraan rakyat dan negeri Kedah Darul Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.